Hai, hari ini kita akan fokus pada uh, format baharu SPM bahagian A, Sistem Bahasa Sistem dan Aplikasi Bahasa, soalan 4 Bahasa Melayu Standard. So, Bahasa Melayu Standard ni dia punya soalan senang sangat dan bukan susah sangat pun. Sebab apa? Dia punya bahan ni bukan dipetik dari mana-mana, macam Dewan Bahasa ke, mana-mana majalah ke, atau dari internet apa-apa. Dia memang dari dua prosa tradisional sahaja. Satu yang Form 4, kepimpinan melalui teladan. Yang kedua masa Form 5, burung dipipihkan lada. Okay. Dan soalan ni, dia punya ni macam ni lah format dia. Dia akan bagi satu petikan. Biasanya kalau macam ni, dia macam pendek sikit lah. Kalau kita tengok soalan trial sebelum ni, nampak kan? Dia punya ayat tu biasanya 6 ayat ataupun 3 ayat yang boleh dibahagikan. Okay, kalau 3 ayat memang dia punya ayat tu ayat panjang. Kalau 6 ayat, ayat-ayat yang pendek. Okay, so dia punya soalan yang ni sama je. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Okay, jadi yang ni memang semua soalan sama, and then yang ni bahan yang dia bagi. So bawah sini dia akan bagi tahulah yang ni kepimpinan melalui teladan ke atau burung dipipiskan lada. Okey, saya baca contoh soalan ni. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, maka ibunya pun menangis seraya berkata, "Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksamana Hulu Balang Ratu Melaka." Setelah Kertalasari mendengar kata ibunya demikian itu, maka Kertalasari pun terlalu marah, katanya, "Siapa menyuruh membunuh bapakku itu supaya negeri Majapahit ini habis ku binasakan." Okay, apa yang kita kena buat, ini teknik dia. So, bahasa Melayu klasik, dia punya bentuk ayat tu songsang. Ada yang bukan songsang, ada yang biasa, ada yang songsang. Songsang tu dia punya predikat ke depan, subjek ke belakang. Okay, contohlah. Contohnya Najmi membawa buku. So, songsang tu macam membawa buku Najmi, bukan macam tu lah. Contoh, okay. Orang Siam pun Kertalasari jumpa. Okay. Dia tu ayat BM standard dia, Kertalasari jumpa orang Siam. Macam tu je dia punya susunan. And then ayat panjang dan berjela. Okay, tadi saya katakan ni semua ayat panjang. You nampak dua ayat ni memang panjang. So, kita kena gunakan kata hubung ataupun kita kena guna nokta lah untuk pisahkan ayat tu. Kalau korang tengok sini, dia memang bagi koma-koma je. Dia takkan bagi titik macam tu. Okey, menggunakan perkataan klasik. Okey, contohnya di sini kita ada hai. Hai ni perkataan klasik, bukan hai yang kita cakap selalu, hai awak semua. Okey, next ayat pasif. Ayat pasif, dekat sini ada tak ayat pasif? Okey, di sini tak ada. Tapi ayat pasif ni tidak semestinya kita kena tukar. Kalau dia tu sesuai dengan BM standard, kita tak perlu tukar. Tapi kalau dia ni, kalau kamu baca, you rasa macam pelik, tukar sahaja. And then dia punya tata bahasa, kita kena susah yang tukar yang sesuai dengan BM standard dan juga ayat aktif lah. Kalau ayat pasif tu okey, tak payah tukar. Okay. So, ini cara analisis dia. Okay. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu. Ini dipetik dari soalan tadi kan. Okay, predikat terlalu panjang, maka dijadikan ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. Okay. Okay, tadi setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya.
Jadi, Ibu Kertalasari menangis selepas mendengar kata-kata daripada anaknya itu. Okay. Lepas tu, selepas itu, okay, itulah cara dia. And then, kata kerja menangis dan mendengar digabungkan dalam satu ayat yang ringkas. Kat sini, dia punya panjang sangat. Dia kata mendengar. Lepas tu, dia menangis. Jadi, yang ni kita pendekkan saja. Gunakan kata hubung. Next, bahasa klasik ini. Hai anakku ditukar kepada wahai anakku. Okay, and then kata yang digugurkan. Yang bapamu itu sudah mati. Dibunuh oleh. Ditukar menjadi bapamu itu sudah mati dibunuh oleh. Ayat yang panjang telah ditukarkan kepada dua ayat. Okay. Okay. And then ini yang petikan kedua tu, setelah ataupun ayat kedua, setelah Kertalasari mendengar kata ibunya demikian itu, maka Kertalasari pun terlalu marah. Katanya, siapa menyuruh membunuh bapaku itu supaya negeri Majapahit ini ku binasakan. Kalau saya, ayat ni memang dia pelik. So saya kena tukar dengan ayat yang sesuai dengan bahasa Melayu standard. Okay. Setelah ni kita tukar ke selepas Kertalasari mendengar. Kita tak akan cakap kata ibu kata-kata ibu sebab kalau bahasa Melayu standard kita guna kata-kata sebab kalau kata maksudnya satu perkataan sahaja. Kalau kata-kata baru dia macam merujuk kepada apa orang tu kata. Okey. Kata-kata daripada ibunya. Jangan lupa guna yang ni. Itu. Maka tu kita gugurkan. Dia pun berasa marah dan berkata, nampak tak dia guna dia? Sebab kalau bahasa Melayu standard, kita tak akan ulang-ulang-ulang Kertalasari. Jadi, kita guna kata ganti nama diri dia. Dia pun berasa marah dan berkata. Okay, nampak? Dia guna komah je. Katanya macam tu. So, kita kena guna dan berkata. Siapa? Okay, yang ni kita memang tahu. Kalau penyuntingan tu kita kadang-kadang boleh jumpa. Kalau apa, mengapa, siapa, kenapa semua. Kalau kat depan kita guna kah. KAH. So yang ni paling penting Kalau yang ni kamu lepaskan maksudnya you lost a lot of marks. Okay. Yang disuruh membunuh bapaku. Siapakah yang disuruh membunuh bapaku? Okay. Supaya negeri Majapahit ni habis ku binasakan. Akan aku binasakan negeri Majapahit ini sehingga semuanya musnah. So, dia ni tak semestinya betul-betul ikut skema. Kadang kalau dululah saya memang tak reti nak jawab soalan ni. Tetapi saya guna cara ni. Saya baca sinopsis kepimpinan melalui teladan, saya fahamkan jalan cerita. Lepas tu saya just gunakan perkataan yang saya harus kekalkan, saya highlight dia. Lepas tu saya buat sinopsis saya sendiri. Saya guna je apa yang saya faham, saya tulis je ikut bahasa sendiri. And then perkataan-perkataan yang harus kekalkan tu saya kekalkan. Dan saya tak dapat full mark, saya dapat 1 silap sebab perkataan tu harus dikekalkan tapi saya tukar. Okay. So, sekarang sekarang semua faham. Pasti kita tengok pada soalan contohlah soalan trial tahun lepas. Ada ke? Okay. Buka mic kalau ada soalan cakap sorry menjelang. Karuna ada soalan apa? Ni Najmi, kalau boleh, kalau ada orang tanya soalan nanti you buka lah mic bagi tahu. Atau kalau boleh jawab, you boleh jawab, you jawab je. Karunan, ada ke tak budak tu? Oh, tak ada. Okey, sekarang kita tengok soalan trial tahun lepas. Okey. Ini saya petik dari skema Negeri Sembilan ya. Dia kata, okey, sebenarnya
Bahasa Melayu standard ni dia punya cara pemarkaan holistik. Maksudnya ikut pemeriksa punya cara memberi markah. So pemeriksa dia boleh bagi 6 markah. Kalau dia puas hati dengan kamu, dia bagi 6 markah. Tapi kalau dia rasa pelik sikit, dia bagi 5 markah. Macam tu. Dia tu tak semestinya kalau kamu betul semua akan dapat 6 markah juga. Sebab tu bahasa Melayu standard ni susah. Tapi biasanya kalau nak dapat 6 markah, pastikan you punya tulisan tu bagus and then cara you jawab tu kemas betul-betul Sebab kadang-kadang kalau karangan lah, ini lebih kepada karangan. Kalau kamu punya tulisan buruk, memang impression pemeriksa pun buruk juga kan. Dia takkan bagi markah yang bagus. Okay. So, kita fokus pada 5 hingga 6 markah lah. Lemah tu janganlah lemah. Okey, sekiranya terdapat calon yang melakukan kesalahan bahasa, banyak bukan satu sahaja. Okey, satu markah ditolak daripada markah keseluruhan. So, you punya ayat tu mesti gramatis. Pastikan gramatis. Kalau satu silap macam tu, dia tak adalah kot. Tolak satu markah. Mungkin yang 642 ni dia lebih kepada jawapan yang tepat. Tapi 531 ni dia ada masalah bahasa, kesalahan bahasa kot. Okay, kita tengok MRSM. Okay, ni hatta maka baginda fikir berbicara hendak mewafatkan Sri Naradiraja dengan Paduka Raja. Maka baginda pun menyuruh memanggil Sri Naradiraja, maka dia pun hadirlah. Maka Tita Sultan Muzaffar Shah mahukah Sri Naradiraja beristeri, maka sembahnya, jikalau ada kurnia duli yang dipertuan, baiklah tuanku. Maka Tita Baginda mahukah Sri Naradiraja akan Tembulan anak orang kaya hitam. Okay. So number 1, pastikan kamu dah baca prosa tradisional burung terbang di Pepaskan Lauda. So, bila kamu baca dalam buku antologi, memang dia bagi dalam bahasa klasik kan. So, you carilah sinopsis ataupun kadang-kadang ada juga dekat YouTube dia bagi sinopsis yang macam dia bercerita or animation pun ada. Okay. Sekarang, kita tengok skema jawapan macam mana dia buat. Okay. Ayat nombor 1, hatta. Hatta ni biasanya kita gugurkan Kadang ada yang menggantikan dengan kemudian macam tu. Tapi biasanya kita gugurkan hatta. Maka ni ada yang kita gugurkan, ada yang tak tahu. Kalau maka tu biasanya kalau permulaan ayat ada maka, kita gugurkan. Kalau dekat tengah-tengah ada yang kita tak akan digugurkan. Sebab apa? Kalau ikut tata bahasa dia betul. So kita tak perlu sebab bahasa Melayu standard pun kita gunakan. Dalam seharian pun kita guna juga maka. So tak semestinya semua maka tu kena potong. Tapi kat sini kena potong juga sebab permulaan ayat. Maka baginda fikir berbicara. So dalam bahasa Melayu standard, kita takkan letak terus dua kata kerja. So dekat sini kita kena gantikan dengan untuk. Okay. Jadi baginda fikir untuk berbicara hendak memuafatkan tentang hendak memuafatkan Sri Naradiraja dengan Paduka Diraja. So apa yang kita fahamkan dekat sini, so baginda tu dia tak mention siapa tu baginda. So you tak payah letak, suka hati letak je. So letak je baginda. Okay, baginda tu dia berfikir untuk memuafatkan ataupun menyatukan Sri Naradiraja dengan Paduka Diraja. Tapi muafakat kan ni kita memang guna dalam bahasa Melayu standard kan, so tak payahlah you tukar apa-apa. So you potong hatta dengan markah je, you akan dapat satu markah. Okay. Jadi next. Maka, ini markah lagi. Baginda pun menyuruh memanggil Sri Naradiraja. Pun sama macam markah. Kalau diperlukan, kekalkan je. Kalau tak perlu, potong. Baginda menyuruh memanggil Sri Naradiraja, dapat satu markah. Yang ni you boleh titik. Tak payah letak ni. You boleh titik. Okay. Maka dia pun hadirlah. Okay. So kita boleh letak dia hadir. Tak payah lah ni. Okay.
Kalau bahasa Melayu standard, kalau hendaklah, mestilah, haruslah tu baru kita letak lah kan. So kat sini kita gugurkan saja. Pun kita gugurkan. Okay. Dan maka ni pun boleh digantikan tau. Kemudian dia hadir. Pun boleh sebenarnya. Okay. Dapat satu markah. Okay. Markah lagi. Potong. Titah Sultan Muzaffar Shah. Dekat sini dia kekalkan ataupun kita boleh kata Sultan Muzaffar Shah bertitah. Boleh. Mahukah Sri Naradiraja beristeri? Yang tu kita kekalkan. Sebab kita tak rasa pelik kan. Mahukah Sri Naradiraja beristeri? Boleh je. Okay. Maka sembanya. Maka lagi potong. Okay. Sembanya jikalau ada kurnia duli yang dipertuan, baiklah tuanku. Okay. Baiklah pun tak perlu. La ni tak perlu. Baik tuanku. Okay. Sembahnya tu boleh dikekalkan ataupun nya tu kalau kamu rasa pelik kamu letaklah, kamu tahu kan nya tu siapa? Sri Naradiraja. So sembah Sri Naradiraja jikalau ada kurnia tu duli yang dipertuan, baik tuanku. Okay, next. Maka lagi potong. Baginda bertitah. Kalau saya tukar je yang ni. Saya tak rasa macam puas hatilah titah baginda ni. Saya tukar ke baginda bertitah. Mahukah Sri Naradiraja akan tun bulan anak orang kaya hitam. So yang ni pun kita boleh kekalkan. Kalau hari tu Min buat dalam kelas Min. So Min tanya kat cikgu, mahukah Sri Naradiraja akan Tun Bulan tu boleh tak kita tukar ke mahukah Sri Naradiraja beristeri dengan Tun Bulan? Cikgu kata boleh. Sebab maksud dia tak lari. Masih sama. Dan saya tak tambahkan apa-apa pun. Saya just gantikan akan tu kepada beristerikan. Okay. Ataupun kita boleh... Okay. Lah. Okay, sekarang SBP pula. Sofa faham ke? Okay. Kalau saya sekat-sekat, sorry lah sebab saya nervous sikit. Okay, soalan 4 ni, okay, ini dari SBP. Maka lagi. Oleh Kertalasari, segala hulu balang yang menghadap sama-sama itu dilihatnya seorang kepada seorang. Yang ni kalau Min kan, Min hari tu cuba yang ni juga. Memang sakit kepala sikit. Kalau you rasa bahasa Melayu standard ni, kamu rasa untuk kamu susah sangat, masa exam, you rasa tak boleh jawab, apa you buat? You bantai je you nak tulis apa. You nak copy paste yang tu pun, tapi janganlah sampai copy paste semua benda. Yang marker-marker tu potong. Just yang asas-asas kamu tahu, kamu buat je. Tak perlu risau. At least kamu dapat 3 markah, 2 markah, 4 markah pun tak apa sebenarnya. Sebab apa? Dalam BM, dia bukan macam BI tau. BM, kertas satu ni, tempat yang kamu kena kumpul banyak markah, karangan. So karangan kamu kalau cemerlang, kamu dah boleh cemerlang dalam keseluruhan lah, markah yang keseluruhan. So kertas dua ni, dia lebih kepada sistematik, dia punya cara penandaan. Ada yang dia kena ikut skema pun ada yang holistik. So dekat kertas dua, di mana you boleh kumpul markah, bukan dekat bahagian A, bukan sistem bahasa. Ambil markah penuh dekat pemahaman. Kalau last minute you tengah study untuk BM, you jangan sibuk sangat pergi belajar pasal sistem bahasa. Nak belajar kat bahasa Melayu standard lah, nak belajar peribahasa lah, itulah inilah, jangan. Don't do all those things. Fokus pada memantapkan cara kamu jawab bahagian B. Bahagian B tu dia bukan susah untuk jawab sebab yang tu dia just you kena tahu cara pemindahan maklumat sahaja. Okay. Kita tengok ayat pertama ni. Maka boleh potong. Oleh Kertalasari, segala hulu balang yang menghadap sama-sama itu dilihatnya seorang kepada seorang. Okay. Kat sini lalu Kertalasari melihat semua. Okay.
Hmm, segala hulu balang yang menghadap sama-sama itu dilihatnya seorang kepada seorang. Tu dilihat. Okey, apa yang kita faham dari ayat ni? Okey, Kertalasari dia nampak semua hulu balang tu datang menemui Sultan. Sebab tu kamu kena baca kepimpinan melalui teladan. Kalau tak, kamu tak akan faham jalan cerita dia. So dekat sini you nampak dia ni gantikan dengan lalu. Kalau MRSM, tak. MRSM dia potong je. Jadi dia memang ada banyak cara untuk semak tanda. So you tak perlu risau. You just ikut apa cikgu kamu yang kata. Kalau kamu rasa apa yang saya tengah bagi tahu pun kamu rasa macam pelik je. Kamu tanya kepada cikgu, boleh ke cikgu saya guna cara ni? Sebab cikgu kamu tahu macam mana kamu boleh jawab. Cikgu memang takkan ajar kamu cara yang salah. Cuma mereka ajar cara yang sesuai untuk kamu. Jadi, kamu tengok sini. Okay, macam mana dia tukar? Okay, kat sini dia dah bagi dah ayat tu. Okay, maka dipotong, digantikan dengan lalu. Okay, Kertalasari, oleh. Oleh ni dia tak sesuai untuk mulakan ayat. Lalu oleh. So, dia digugurkan juga. Kertalasari melihat, dilihatnya ni jadi melihat. Sebab kalau ikut bahasa Sorry Malaysia, mencelah. Nak tanya soalan boleh tak? Ya. Nak tanya soalan. Ya. Jadi Boleh, kan, boleh. untuk yang cara paling senang lah, macam dia punya lubang nak skor pada bahagian ni, macam mana? Kan tadi kata ada banyak cara Nak kan? skor bahagian ini. Bahagian bahasa Melayu klasik ni lah. Nak tahu lubang tu macam mana tu? Kalau bahasa Melayu standard, Mm-hmm. saya Okay. bagi tahu kan, you can, okay, kalau soalan macam ni, you cuba kira ada berapa ayat. Ataupun kalau 5 ayat, maksudnya you boleh bina 6 ayat macam ni. Faham? So dia ni bukan ikut berapa yang kamu gugurkan macam tu, tapi berapa ayat yang kamu ubah suai. Berapa ayat ada dalam jawapan kamu. Kalau dekat sini, dia tengok pada satu ayat ni 2 markah macam tu. Kalau you rasa soalan tu macam bagi 4 ayat. So 4 ayat tu boleh kamu jadikan 3 ayat. Ataupun kalau 4 ayat tu boleh juga jadikan 5 ayat. So yang ni susah lah. Kalau saya pun susah nak faham bahasa Melayu standard ni. Cuma kita kena tahu teknik-teknik dia. Kat mana kita kena potong. Tapi kalau saya galakkan kamu baca proses tradisional and then you baca dekat bahan ni, just fikirkan, okay, apa bahan ni nak sampaikan kepada kita? Ini part yang mana? So you just write one synopsis. Cuma perkataan-perkataan yang boleh masukkan tu, you just masukkan. Dan kalau cikgu saya, dia galakkan, kalau tak tahu, jangan pala tahu. Kalau kamu ni rasa benda ni tak sure, jangan kamu tukarkan. Kamu biarkan je. Sebab at least kamu dapat 4 markah pun tak apa. Tapi memanglah bahagian A ni susah nak jawab sebenarnya. Faham tak? Okay, faham. Lagi satu dia ada seorang lagi tanya soalan. Tengok dia tanya apa tu. Buka kat chat. Kalau baca sinopsis je, ya kita kena baca sinopsis je. Sebab kalau kita baca dekat antologi tu dia ditulis dalam bahasa Melayu klasik. So kita memang tak akan faham apa yang dia nak sampaikan. So kita kena baca sinopsis je. Ataupun nanti saya share dalam channel Explanatic lah video yang cikgu saya hantar. Boleh? Okay. Okay, saya continue. Okay. Dekat sini dia guna banyak lalu lah. Kalau saya takkan guna lalu banyak ni. Okay. Kita tengok. Maka Kertalasari pun pandang pada Laksamana. Maka ia fikir dalam hatinya. Dialah gerangan hulu balang Melaka yang bernama Laksamana itu. Nampak ni. Lalu Kertalasari memandang Laksamana. Titik. Lalu lagi. So mungkin maka ni boleh digantikan dengan kemudian. Kemudian Kertalasari memandang Laksamana. Lalu boleh jadi satu ayat.
Dia berfikir dalam hatinya. Okay. Jadi ia ni boleh digantikan sebagai dia. Sebab ia kita jarang guna dalam bahasa Melayu standard. Walaupun ada yang kalau secara gramatis ia ni untuk manusia. Tapi masih kita digalakkan untuk guna dia. Berfikir dalam hatinya. Dialah rupanya hulu balang Melaka yang bernama Laksamana itu. Nampak tak? Tadi MRSM dia dah potong semua lah. Tapi dekat SBP dia kekalkan lah. So memang skema dia berbeza. Cuma markah tu ikut nasib kita lah. Sebab tu bahasa Melayu BM ni kertas 2 memang ikut nasib juga. Dia ikut cita rasa ni lah. Pelanda lah. Ha, Kira macam tu lah. ikut pemeriksa. Sebab Ha. kadang cikgu saya pernah cerita hal ini demikian kerana terkadang kalau ketua pemeriksa rasa hal ini demikian kerana tu dia gramatis, dia betul ikut tata bahasa, jadi semua kena ikut je. Kadang kalau ada juga yang kata hal ini demikian tu salah. So kalau ketua pemeriksa kata salah, salah. Sebab tu kadang kalau kamu tengok ada cikgu lain datang ke sekolah kamu buat bengkel, dia punya skema jawapan lain daripada skema jawapan cikgu kamu sendiri. Okay. Okay. Jadi kalau saya jadi cikgu pun saya punya skema lain. Contohnya macam dekat sini saya guna saya tak akan guna lalu-lalu. Saya guna kemudian. Ataupun selepas itu, setelah itu. Okay. Kita tengok yang ni pula. Jikalau ni kita lebih baik guna jika ataupun kalau. Demikian lakunya. Okay. Sorry, dah tanya soalan lagi boleh? Begini. Ya, boleh. Yang tu kan, dekat lalu ketala sari memandang Laksamana tu kan, itu cara penggunaan dia punya titik tu macam mana? Dia punya apa? Titik tu kan macam ada 2 titik. Oh, Satu titik titik ni. atas, titik koma kan. Oh, okay. So, apa yang saya pernah belajar, titik macam ni sebenarnya kita nak bagi contoh. Okay, contohlah. Okay, kita perlulah um, apa ni? Okay, kita memerlukan pelbagai jenis alat tulis untuk belajar secara kreatif. Lepas tu saya letak titik ni. Lepas saya bagi contoh. Pen berwarna, uh, pensel mechanical dan macam tu. Tapi kadang kalau kita nak sambungkan 2 ayat pun kita boleh guna ni. Tapi kalau kamu tak tahu macam mana nak guna, jangan guna. Guna titik je. Faham tak? Okay, faham. Nanti buatlah pasal penggunaan titik ni. Nak belajar juga. Dia memang um, dia macam kita jarang gunakan. So kita tak perlu guna dekat sini. Sama juga kalau perkataan dekat petikan ni kita jarang guna, tak perlulah guna dekat jawapan. Sama je. Kalau titik ni kita jarang guna, janganlah guna. Senang. Ataupun kalau kamu nak guna pun, pastikan kamu tahu cara penggunaan dia. Okay. Okay, saya continue. Jika ni jadi jika. Demikian lakunya. Okay, begini perbuatannya. Macam mana kalau saya nak kekalkan demikian? Jikalau berlakunya demikian. Baru betul. Okay, begini perbuatannya. Benarlah. Sungguhlah ni kita jarang guna dalam bahasa Melayu standard. Kita guna benarlah. Ia jadi dia dapat membunuh bapa saya. Okay. Kerana dia, okay, ia ni jadi dia lagi. Penjurit besar lagi kepetangan. Okay. Ataupun kita boleh letak dia merupakan pahlawan. Kadang ada cikgu yang tafsirkan penjurit ni askar. Askar yang hebat dan bijak. Hebat dan bijak. So dalam bahasa Melayu standard dia bahasa Melayu kasih dia suka guna lagi. Lagi ni dia macam dan. Okay, contohnya Zack tampan
Z kacak lagi tampan. Maksudnya Z kacak dan tampan. Macam tu. So, yang ni kita kena tukarkan juga. So, kalau saya untuk bahasa Melayu standard, saya buat apa tau? Saya buat banyak soalan sampailah saya dapat menukarkan satu prosa tradisional tu ke bahasa Melayu standard. So, saya tahu. Kalau saya tengok soalan masa exam nanti, saya tahu, oh, okay, yang ni dah buat dah. So, apa yang saya kena gugurkan, saya dah tahu. Sebab yang ni dia punya bahan kan memang tetap bahan daripada dua prosa ini. So, kita tak perlu risau langsung. Okay. So, kita tengok soalan last, Negeri Sembilan. Okay, negeri saya. Okay, dekat sini, dia terus bagi skema macam ni. Okay, Makkah kat depan ni potong. Parti Gajah Mada pun fikir dalam hatinya. Okay. Makkah ni kadang kalau kamu rasa kamu nak kekalkan, kamu boleh gantikan dengan kemudian. Ataupun selepas itu, setelah itu. Tapi biasanya kita guna kemudian. Kemudian ni, kalau selain Makkah, kita guna untuk syahadan. Syahadan pun kita gantikan dengan kemudian. Okay, biasanya kalau ada syahadan, jangan gugurkan syahadan tu. Tapi gantikan dengan kemudian. Parti Gajah Mada pun fikir. Fikir ni kita tukar kepada berfikir supaya lagi gramatis. Okay. Sekarang kita tengok MRSM balik. MRSM dia kekalkan fikir. Kekalkan fikir. Negeri Sembilan tukar fikir. So yang mana lagi sesuai? Kalau saya guna berfikir. Saya tak guna fikir. Saya baca, lepas saya jawab, saya baca sekali lagi. Okey. Kemudian Parti Gajah Mada fikir dalam hatinya. Macam pelik je. So, saya letak berfikir dalam hatinya. Adapun negeri Melaka itu sukar binasa. Sekiranya negeri Melaka yang sukar dikalahkan, itu binasa. Dia punya ayat lain macam. Adapun negeri Melaka itu sukar binasa, maka puas hatiku. Sekiranya negeri Melaka yang sukar dikalahkan itu binasa, barulah puas hatiku. Kamu nampak tak? Dia kata tak Melaka yang sukar dikalahkan. Adapun negeri Melaka itu sukar binasa, maka puas hatiku. So, kalau saya tak faham ayat ni. Kenapa? Sebab saya dah lupa lah kepimpinan Tanya Melayu soalan lagi. Teladan ni. Nak tanya soalan ya? Kalau yang berfikir dalam hatinya betul lah dia punya ayat tu. Berfikir dalam hatinya. Hati boleh berfikir ke? Kalau Kalau betul-betul lah. Kalau ikutkan betul-betul lah. Hati tu boleh fikir ke? hati tu lah. Berfikir dalam hatinya. Okay. Yang tu dia ikut konteks lah. Dia nak guna bahasa yang macam tu. So kita kekalkan je hatinya tu. Jangan menyusahkan hidup. Bukan. Dia sebab saya pernah dah jumpa dengan soalan macam ni. Saya tak ingat jawapan dia betul dalam apa. Sebab kalau ikutkan ayat gramatis yang jawapan dia salah ni. Berfikir dalam hatinya dia kena tukar. Nanti saya tengok balik. Okay. Sebab yang ni saya ambil dari skema yang MPSM Negeri Sembilan. So kita memang tak tahulah macam mana dia akan buat skema tu. Dia Nanti ikut cuba awak tanya cikgu awak. ketua pemeriksa. Tanya cikgu awak lah. Tak confirmkan balik. Okay, boleh. Alright. Sekiranya negeri Melaka yang suka dikalahkan itu binasa pada puas hatiku. Okay. Adapun seperti khabar penjurit 7 bersaudara yang di Bukit Cina itu. Okay. Jika penjurit 7 bersaudara yang berada di Bukit Cina itu tidak meninggal dunia, sudah pasti negeri Melaka akan dapat dikalahkan. Okay. Dekat sini dia kata jika tiada ia mati. Mati tu dia macam root sikit kan. So kita guna meninggal dunia. Okay. Nescaya memang kita akan tukar kepada sudah pasti.
Allah lah Melaka itu. Allah lah tu dikalahkan. Okey. Setelah sudah ia berfikir, setelah selesai berfikir, maka dipotong. Parti Gajah Mada pun teringat akan petala bumi. Lalu Parti Gajah Mada menyuruh orang berjumpa isteri petala bumi untuk bertanyakan sama ada anaknya yang bernama Kertalasari yang pergi mencuri di Daha sudah pulang atau belum. So, yang nikah kita kita guna untuk kata tanya je. So, kita gugurkan yang tu. Sudahkah atau belum mencuri ke Daha itu atau belum? Okey, bertanyakan anaknya yang bernama Kertalasari pergi mencuri ke Daha itu. Okey, yang tu kita guna yang pergi mencuri. Okey, so itu sahajalah. Ada apa-apa soalan? Tak ada kan? So itu sahajalah maksudnya.